depan ni, this is the meaning. Dalam buku pun ada. Buku pun ada, tolong tandakan highlight kat situ. So maksud dia adalah shock ni adalah kegagalan sistem peredaran darah. Tolong tulis dulu. Okey, jumpa tak? Dalam buku ada highlight dia. Itu cik. Itu betul. Kegagalan sistem peredaran darah. So ingat maksud dia. Macam mana boleh gagal? Ni, cuba tengok gambar ni. Ini gambar jantung betul? Ya. Ni gambar tepi-tepi ni apa? Saluran darah. Bawah tu apa jadi? Leaking, bocor. Macam mana boleh bocor? Pendarahan dan luka. Okey, so pernah dengar tak orang mati akibat pendarahan yang banyak? Ini dah dia. Ini dah topik kita nak masuk sekarang ni. So sebab apa boleh gagal? Sebab tak cukup oksigen. Darah bawa apa? Darah bawa oksigen. So kalau bila darah kurang, oksigen pun kurang. Nama istilah dia tolong catat adalah hypovolemic shock. Tulis dulu. Hypovolemic shock. Tak tahu ke? Sekejap lagi saya explain maksud hypovolemic. Okey, hypovolemic. Hypo tu maksud dia apa? Tinggi ke rendah? Kurang ke lebih? Hypo. Kurang. Ada yang kata tinggi, ada yang kata rendah, ada yang kata kurang. Saya tanya dekat you balik, I give you analogy. Kalau budak-budak yang kejap lagi sana panjat atas panjat bawah, kanak-kanak hyper apa tu? Maksud dia terlebih aktif. So lawan dia apa? Hypo lah. So hypo tu kurang ke lebih? Kurang. So kurang ni dekat volemic tu apa? Volemic tu? Volume. Okey, so volume dalam badan kita refers to cair. Cairan dalam badan kita paling banyak adalah obviously darah. Okey, so yang paling banyak. So macam mana boleh hilang darah? Daripada accident paling banyak. Ini you boleh nampak dengan mata kasar. Kalau macam ni, how come you nak differentiate luka? Oh, ni lebam je kot. Ni pendarahan dalaman ni. Macam mana nak bezakan? Siapa tahu? Blue black lah. The colour number one. Sama macam lebam. Lebam pun blue black juga. Macam mana nak bezakan luka lebam pendarahan dalaman dengan lebam biasa? Cara ni mudah je. Sekarang keluarkan tangan you, letak dekat perut tadi. Perut tu tekan. Rasa lembut ke keras? Lembut. Kalau rasa keras tu apa? Bukan six-pack bang. Mana six-pack ni? Confident six-pack tu. Okey. So disebabkan biasa ni kalau ada warna biru tapi keras, itu mungkin ada pendarahan dalaman. Tapi kita tak ajar orang awam yang ini sebab susah nak bezakan. Kita ajar yang ini. Dalam buku ada. Tolong buka. Dia dalam page dia ada bulat-bulat banyak. Dia ada bulat-bulat tu, simbol banyak-banyak tu. Yang itu tolong tandakan star sebab daripada atas sampai bawah semua masuk. Tolong baca saya yang warna hitam ni. Nombor 1 apa dia? Kesedaran? Nombor 2? Yang ketiga? 4? 5? Last sekali? Okey, maksud kesedaran yang tidak menentu ni apa tuan-tuan? Apa maksud dia? Dia tak sedar diri. Orang yang normal pun kadang-kadang tak sedar diri. Maksud dia apa? Koma. Bukan koma. Koma ni dah betul tak sedar. Separa sedar. Kalau bahasa senang ni kita panggil mamai. You know mamai? Mamai ni macam mana? Separa sedar. Separa sedar. Okay, so maksud dia apa? Maksudnya kalau contoh awak tengah orang bangun pagi. Kalau dia bangun je, dia tengah tidur ni, awak kejut dia bangun, apa jadi? Dia macam awak terus tanya dia, bang, 25 campur 14 berapa? Dia boleh jawab tak? Tak boleh jawab. Sebab apa? Sebab dia tengah, otak dia masih tengah proses apa ni tengah berlaku sekarang. Siapa pernah accident kat sini? Okey, lepas accident, you terus bangun buat call ke? Tak kan, apa you buat time tu? Bagi terus. You bagi terus. Ada orang dia okey, dia duduk kejap. Ada orang, bang okey tak bro? Bro okey bro. Dia takkan terus jawab, okey, alright, tak ada. Dia akan macam dia tengok apa dia motor kat mana kan. So dia dalam keadaan yang hilang fokus. Nama tu dia apa? Sebab apa? Kenapa dia rasa sejuk? Darah kita bukan saja provide oksigen tau, tapi dia provide haba juga. That's why kalau darah kurang,
oksigen kurang, haba pun kurang. Contoh, you ikat tangan dekat sini, lama-lama dia jadi apa sini? You rasa apa? Kepas dan rasa apa? Sejuk. Itu maksud saya. And then yang ketiga, lawyer dah muntah sebab apa? Siapa pernah derma darah kat sini? Okay, first time derma darah apa you rasa? Rasa pening-pening, betul? Darah you keluar dari badan, betul? Lack of oxygen juga, benda yang sama actually. Tapi kalau ini lagi banyak, lagi cepat. Okay. So yang keempat, dahaga. Ini yang saya paling geram. Kenapa orang awam kalau accident kan, nampak kawan dia berdarah banyak, member tu haus pula. Aku air. Awak pun bagi dia air. Tak boleh. Lagi cepat dia mati bang. Jujur saja. Banyak kes, kawan dia okey ni, tapi dia bagi minum air, kawan dia mati. Itu memang reaction badan, dia tak boleh terima. Sebab badan tengah lawan, dia akan tercekik dengan darah dia sendiri lah. Okay, and then yang kelima apa? Ni awal-awal semalam saya tanya tanda-tanda mati apa. Ada orang cakap saya mata tak ada reaction kan. Proven semalam dia ada mention mata tak ada reaction apa semua. Ini dia. Tapi kita panggil ni, kita perlukan blood transfusion secepat mungkin lah. Sebab dia dah mandat mati nyawa-nyawa ikan. And the last one apa? Bibir kuku jadi biru, kenapa? Oksigen kurang lah, basically. Obviously, darah kurang, oksigen kurang, jadi warna biru. Okay? Banyak tak nak hafal? Banyak kan? Okay, ada satu cara, tak payah hafal buku, tengok depan je, tapi you boleh pakai tangan. Keluarkan dua tangan, letak dekat kepala. Tolong baca poin nombor 1 apa? Tak menentu, rasa mama. Yang kedua, tangan pindah kat pipi, rasa apa? Yang ketiga, tangan dekat pipi, rasa? Rasa nak muntah, tangan pergi sini, rasa apa ni? Agak boleh bagi air tak? Tak boleh, lepas tu mata? Anak mata mengembang. Yang keenam? Okey, so itu cara yang lebih sesuai. So sekejap lagi kalau awak nampak Cik Sari ke kan, Mr. Sri tengah buat, masa tengah exam dia buat macam ni. Dari jauh you nampak dia macam ni, baca soalan. Apa dia buat tu? Maksudnya dia tengah buat apa? Maksudnya semalam dia tak study. Okey, maksudnya apa? Dia tengah ingat yang ini. Ada pipi, leher. Jom cuba lagi sekali. Dia tengok, ingat ke tak ingat? Okey, without looking at the notes. Okey, sekarang jom. Apa yang pertama? Yang kedua? Sejuk. Okey, ni? 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 Kebiruan. Yes, bagus. Bagi tepukan untuk masing-masing. Very good. Okay. Alright. So, yang ini. Okey. Ni. Ini adalah bacaan nadi yang normal. Semalam saya bagi tahu 220 tolak umum, betul? Maksimum normal punya inilah dia. Secara you without you realize, jantung you berdegup normal hingga 60 hingga 100. Tak apa awak buat apa-apa lah, duduk saja kan kat kerusi healing. Okey? Benda ni yang ni. Tapi kalau you berlari, awak rasa cukup tak? Dia akan lebih. Dia akan lebih. Okey? So itu yang pertama. Yang kedua, normal breathing. Inilah dia. 12 hingga 20 kali. Tapi kan, which one yang you boleh control? Which one yang you can control? Breathing boleh control, betul? Nadi boleh control tak? So which one yang boleh kira? Heartbeat boleh kira. Boleh kontrol nafas tak? Boleh kira nafas tak? Kenapa tak boleh? Sebab you boleh kawal? Sebab you boleh kontrol. Contoh, you pergi jumpa doktor, doktor cakap macam ni, saya nak kira you punya bleeding. You pun pergi kat doktor. Sebab apa you boleh kawal? So valid tak? Tak valid. Okay? So yang seterusnya, rawatan untuk orang pendarahan banyak. Number 1 apa dia buat? Tinggikan kaki bangsa berapa? 8 hingga 12? Bukan kaki Arni Alvin. Bukan 8-12 kaki. 8-12? 12 kaki berapa tinggi? Gantung. Berapa tinggi 8-12 kaki? So itu tinggikan kaki tu untuk apa actually? Untuk the leftover blood to go to the vital organ dulu. Vital organ kat mana? Otak. Jantung, otak. Ni dua. Okay, lepas dia dah tinggikan, apa dia buat? Selimutkan mangsa. Kenapa kena selimut? Sebab sejuk. Sebab rasa sejuk. Kalau tak ada selimut? Baluk last sekali bang. Last sekali apa? Peluk.
Last kali peluk lah. Okay, itu last option. Kalau tak ada pakai payung ke apa lah. Okay, so the next one kita akan masuk topi terbakar. Go, topi terbakar pula. Yes. Soalan saya, apakah beza terbakar dengan melecur? Siapa tahu? Terbakar ni satu badan. Terbakar satu badan. Itu dekat tinggi sikit. Yes, kurang tepat lagi. Kurang tepat. Ada beza, ada beza. Melecur dia gelembung. Gelembung. Kurang tepat bang, kurang tepat. Bukan itu dalam skema tu. Cuba lagi. Cuba lagi, kawan. 30 markah, 30 markah. Macam mana boleh terbakar, macam mana boleh melecur? Dah bakar dari api, melecur. Itu jawapan saya nak bagi dekat sikit untuk Abang Fazli kita. 30 markah. Okey, alright. Terbakar direct dengan api. Melecur selain dari api. Contoh air panas, steam ataupun macam you guys banyak main dengan api, banyak main benda panas, betul? Okay, so oil apa semua, minyak panas, adakah melecur? Yes. Exhaust motor melecur. Kalau kena zeka melecur. Kalau kena mercun terbakar. Kenapa? Dia meletup dan ada api, betul, ada spark, ada sparkles tu dan dia akan kenalah terbakar. Okay, tapi dia punya stage kesan dia ada 3 sama. Dua-dua share yang sama. So yang pertama sekali, rupa dia adalah first degree. Macam mana rupa dia? Dia merah-merah je. Selalu kena masa bila? Bukan masak saja. Air panas matahari kan. Okay, panas matahari. That's why orang yang pergi, yang kerja dekat luar ni lama-lama dia jadi warna apa? Merah, bukan hitam tau, jadi merah. Okay, so merah dia akan jadi warna macam ni. Yang kedua, abang ni ada sebut tadi, Abang Aziz. Jadi apa Abang Aziz? Gelembung. Yang ketiga, third degree macam mana rupa dia? Full thickness tu apa maksud dia? Sampai dalam. Maksudnya dia dah well done. Memang congratulations lah. Sampai dalam dah. Okay, rupa yang pertama, rupa dia macam ni. Merah-merah macam tu. Apa nak buat? Kau nampak macam ni. Masa bila you sakit? You tak sakit masa tengah apa? Tengah buat tu you tak rasa apa? Masa bila you rasa sakit pedih tu? Masa malam tu you nak mandi, you rasa pedih kat muka, kat hidung, kat belakang leher. Maksudnya dah kena lah first degree. Okay. Dan yang kedua apa ni? Bengkak ni. Tapi masa zaman kecil-kecil kita suka buat apa? Oh, boleh tak? Tak boleh. Kenapa tak boleh? Kenapa tak boleh cucuk? Sebab apa tak boleh cucuk? Sebab ada air. Air tu apa sebenarnya? Orang kita selalu panggil air tu apa? Air bisa, betul. It's not air bisa. Later I show you. Okay. So yang ketiga, rupa dia macam ni. Tapi you tengok apa yang atas tadi dia cakap. No pain. Third degree tapi no pain. Kenapa? Sensor dia dah damage, dah rosak, so dia tak rasa apa. Tapi saya cakap lah, bukan yang tak rasa yang hitam je. Yang tepi-tepi yang normal tu rasa tak? Tetap rasa, tetap sakit. So ubat terbakar apa yang kita selalu guna untuk rawatan terbakar? Traditional method apa dia? Air lagi. Ubat tradisional kalau terbakar paling famous kita guna apa? Colgate, betul. Memang Colgate punya jenama je. Jenama Dali tak boleh. Memang Colgate, I don't know why. Kenapa you guna ubat gigi? Kenapa? Sebab nak ada cooling effect kan? Sebenarnya tak boleh. Actually, kenapa? Dalam tu kita ada mentol. Mentol tu yang bagi sejuk. Tapi you have to remember, ada banyak ingredient lain dalam tu. Kalau you left off, biarkan dia macam tu, apa jadi? Infection. Jangan guna. Okay? Selain daripada tu apa lagi? Ubat lain. Ais lagi. Minyak gamat biasa dari mana beli? Kopi. Lagi? Tak tahu dah dekat Tikmat tak ada, memang Langkawi je. Lagi? Kopi. Betul? Lagi? Saya pernah dengar lagi? Yang disebut semua normal tau. Memang air biasa dengar, mana-mana tempat pun saya cakap biasa. Ada satu tempat air pergi memang luar biasa punya ubat dia pakai. Garam.
Kalau garam jangan jumpa air lah. Kalau garam you jangan jumpa dia buat apa, dia bagi garam dekat muka you. Jangan guna garam. Okey. Satu tempat ni dia pakai you tahu tak ada projek lebuh raya yang nak buat dekat Pantai Timur tu, ACRL tu. Siapa you punya main con dia? You tahu tak? Main con dia. Main con dia adalah from mainland China sana lah. So kita orang pun kena ajar dia orang juga training. So bila kita tanya the same question, dia orang cakap in China we don't use that, we use air kencing. They say dia guna air kencing lah. I don't know whether you pernah dengar ke tak. K4 pernah dengar tak? Okay, dia guna air kencing. Tapi ada condition dia, ada syarat. Bukan semua orang punya air kencing boleh. Dia kata lelaki sahaja. Lelaki tu pun ada one condition also. Air kencing lelaki teruna only. Teruna saja, virgin saja boleh pakai. Siapa punya boleh pakai sini? Ada Bin boleh pakai lagi? Boleh. Boleh pakai air kencing? Boleh. Saya tanya soalan, boleh guna air kencing tak? Boleh. Kalau you kata boleh lah, contohlah Cik Hafizi lupa kat muka. Kencing muka. Kencing kat muka dia. Itu yang kita panggil kencing kencing member. Okay, boleh tak guna air kencing? Tak boleh guna air kencing lah. So paling bagus apa dia? Itu dia. Berapa lama nak kena rendam tu? 40 minit. Okay. So 10 hingga 45 minit ni, ini untuk luka terbakar 1 dengan 2 saja untuk luar. Tahap 3 tak boleh sebab dah sampai dalam. Okay. 10 hingga 45 minit. Tapi kalau muka member yang terbakar tu, janganlah pergi rendam sampai 10 minit. Hari tu belajar macam 45 minit. Ambil kepala Cik Hafizi tadi, book dalam air. 10 minit pertama biasa. Memang sakit lah sikit. Tak sikit lah Cik Hafizi. Lepas 20 minit member dah diam. Dah hilang sakit dah. Okay. Suka hilang sakit, hilang nyawa terus. Sekarang dalam buku cari 3C. Jumpa tak 3C? Ais boleh ke tak? Ais boleh ke tak? Tanya you guys, boleh tak guna ais? Boleh. Actually, no. Actually tak boleh guna ais. Because of what? Because you baru je kena something very hot and then you put something very cold. Macam you letak ais dalam gelas. After that you buang ais tu, you put on hot water, apa jadi? Break lah. Kalau gelas yang kuat tu pun boleh, sel kita pun boleh rosak juga. You kena letak somewhere in between. Air biasa je. By the way, good question. Okay. Ada soalan? Tak ada soalan. Ingat tak 3C dalam buku tu dia tulis 3C. C yang pertama apa? Cool. Berapa lama kena sejukkan? Cover. Yang kedua cover. Tadi you baru belajar pasal hypovolemic shock. Rawatan yang kedua, dia suruh selimutkan mangsa. Untuk apa tu? Sebab mangsa rasa apa? Sejuk. Ingat, mangsa terbakar, lepas dia terbakar, dia bukan rasa panas dah, dia dah rasa sejuk. Kenapa? Sebab dia hilang haba cecair. Orang terbakar ni dia hilang cecair. So you kena cover dengan kain lah. Okay, yang ketiga apa? Carry bawa mangsa pergi? Hospital basically. Okay. So ingat yang itu pun dah cukup. Alright, so the next one. Rawatan yang terbakar dah selesai. Orang yang pakai cincin masa terbakar, tolong tanggalkan. Kenapa? Contoh, siapa pakai cincin kat sini? Tengok sikit cincin besar-besar. Yang lelaki? Yang lelaki ada tak? Lelaki biasa pakai. Cincin tu kat sini kan? Ada kan? Dia pakai cincin tu. Saya tahu sebab sebelah tangan dia jangan. So, kalau dia pakai cincin, tiba-tiba motor dia ada masalah, jari dia ni terkena exhaust. Apa jadi dengan jari dia? Gelembung, berkembang. Apa, bengkak betul tak? Bila dia bengkak, cincin boleh keluar? Lama-lama darah boleh mengalir? So, dia jadi warna apa lepas tu? Biru. Lama-lama lagi jadi warna apa? Hitam. Bila dah hitam kita potong? Potong cincin. Jangan sibuk potong jari orang, Mr. Sri. Potong cincin dulu. Potong jari. Semalam potong usus. Cari jari dulu. Okay. So yang ini you can potong cincin dulu lah. Alright. This one I tak nak tunjuk gambar dia sebab dia ngeri sikit. Ini apa gambar ni sebenarnya? Actually, kain tu adalah baju mangsa. Itu kulit dia. Apa jadi masa tu orang tu dia pergi tarik baju mangsa yang terbakar tu, yang ikut kulit dia. Alah, kalau you makan ikan bakar kan, ikan bakar kalau you buka cover dia apa jadi? Kulit dia bolong lah. Sama lah dengan kita. Okay? Confirm agak bakar dia. Yang ini favorite saya. Paling famous. Jangan pecahkan. Kenapa tak boleh pecah?
Sebab dalam tu bukan kuman, dalam tu lah sebenarnya ada natural coolant yang akan bagi sejuk tempat tu dan dia akan pulihkan balik. Sebab tu you tak pernah nampak doktor kopek sapu dalam tu. Bila dia kopek, bila dah masak. Okay, jangan pecahkan. Natural coolant dia yang sejukkan. Air tu penyejuk. Jangan pecahkan. I have a video macam mana proses dekat hospital dia buat. Nak tengok tak? Okay, dalam proses ni, video ni, mangsa adalah seorang mekanik Omen. Apa jadi kat dia? Dia masa tu tengah betulkan kereta, dia buka cap radiator tu. Jadi bila cap radiator yang panas tu jadi sembuh lah, kena tangan dia. So ada jadi blister, dia pecahkan. Nak tengok? Let's watch the video. This is hospital procedure. That's awesome. Okay, betul tak? Awesome. Okay, right. So kalau you pernah tengok gambar dekat depan ni, inilah luka macam mana dia orang buat. Tak ada pun bius. Tak ada buat tahan sakit. Kenapa? Sebab dah tak sakit dah pun. Sebab kulit tu dah mati sebenarnya. So that's why dia potong je. Sebab tu orang tu steady je, tangan dia tak berjerit ke menangis meraung, tak ada. Sebab dah mati. Masa bila nak potong? Bila doktor decide. Contoh hari tu naik gelembung, hari yang sama terbakar, hari yang sama gelembung naik. Awak pergi jumpa doktor. Doktor tolong pecahkan. Doktor cakap, after 4 days you come back and see me, I will book for you to better. Kenapa? Sebab dia nak bagi masa kulit yang atas tu mati dulu. Bagi kulit bawah jadi, atas tu mati, baru dia potong. Kalau dia potong masa tu juga apa jadi? Kulit betul-betul dipotong, apa rasa? Sakit lah. So that's why tak boleh pecah masa tu. Is that clear? Jelas? One more thing last, luka mangsa terbakar. After that kita pass to you, my friend lah. Okay, so yang ni read dia. Ni mangsa terbakar ni tahap berapa? 1, 2, 3. Ni tahap 1, 2, 3 semua ada. Nampak tak dia merah? Ada gelembung yang nak pecah, ada kuning-kuning tu, semua dia ada. Ini macam mana nak CPR? Boleh CPR tak? Boleh, tapi kena pakai kain atas dada dia. Kenapa? Supaya dia daging dia tak tercabut masa CPR. Daging dah masak dah. So kalau dia tekan tercabut dada dia. So kena pakai kain basah. Lepas tu nak bagi hembusan, bibir bengkak. Macam tu. Boleh bagi hembusan tak? Tak boleh. So kena hembus macam mana? Cara boleh hembus, tapi kena pakai teknik ni. Mulut ke hidung. Apa dia? Mulut siapa? Mulut kita ke hidung mangsa. Ingat, mulut ke hidung. Hidung ke hidung tak ada. You jangan mangsa air. Tak ada, boleh? Okay, so far clear? Ada soalan? Tak ada soalan. So kalau tak ada soalan, sekarang